Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Siti Fatimah binti Muhammad Nasruddin. Saya Muhammad Khairul Anas bin Marazi selaku Ketua 257549 nombor metrik disertai oleh Muhammad Syafiq bin Rusli nombor metrik 257494, ketiga Nur Liana binti Amir nombor metrik 283304 dan takhir Haridas anak lelaki Arkiados Sundar 283178. Dalam kajian yang kami lakukan kali ini adalah untuk mengenal pasti golongan sasaran masyarakat yang merokok spesifik iaitu perokok tembakau dari segi demografi, menganalisis tabiat seorang perokok dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi amalan merokok mengikut golongan sasaran masyarakat di kawasan Kuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur. Jadi untuk bahagian pertama, ayuh kita lihat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Noliana binti Amir, nombor metrik 283304 ingin membentangkan bab pertama, pengenalan. Okey, latar belakang kajian. Kajian kami adalah mengenai amalan merokok spesifik rokok tembakau dalam kalangan masyarakat di salah sebuah kawasan di Kuala Lumpur. Golongan sasaran masyarakat yang kami pilih dalam kajian ini terbahagi kepada 3 kategori iaitu daripada pekerja dari semasa Parking Sendirian Berhad Kuala Lumpur Central, pelajar dari Management and Science University Kuala Lumpur Central dan penduduk Scott Central Apartment di sekitar Kuala Lumpur Central. Kami memilih kawasan ini kerana telah wujudnya pelbagai aktiviti-aktiviti pembinaan seperti bangunan pejabat, tempat tinggal dan penginapan kondominium, hotel serta institusi pendidikan. Objektif kajian kami ada 4. Yang pertama, mengenal pasti perokok dalam golongan sasaran mengikut faktor demografi di kawasan kajian Kuala Lumpur Central. Yang kedua, menganalisis tabiat perokok dalam kalangan masyarakat di kawasan kajian Kuala Lumpur Central. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi amalan merokok dalam kalangan masyarakat di Kuala Lumpur Central. Dan keempat, melihat kebarangkalian perokok mengikut kategori penduduk di kawasan Kuala Lumpur Central. Bab 2, metodologi. Pengumpulan data kami mengaplikasikan statistik deskriptif sebagai contoh dengan penjadualan dan persembahan data. Ia melibatkan kaedah mengumpul data, mempersembah data, analisis data dan meringkaskan data bagi kajian ini. Data ini kami khususkan kepada golongan di kawasan Kuala Lumpur Central untuk mengenal pasti faktor demografi, perokok, tabiat perokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi amalan merokok di kalangan mereka. Data ini kami kumpul dari sumber premier dan menjalankan kaji selidik dalam talian. So, seramai 101 responden menjawab soal selidik ini dan 85 responden merupakan perokok, manakala 16 responden merupakan bukan perokok. Oleh itu, pengumpulan data perokok sebanyak 85 responden dapat direkod dan dikaji. Nama saya Haridas, anak lelaki Arkiados Sundar, nombor metrik saya adalah 283178. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang 2.2 kaedah analisis data. Untuk kajian ini, pembuli ubah yang digunakan adalah pembuli ubah kualitatif dan pembuli ubah kuantitatif. Jadual di bawah menunjukkan skala pengukuran yang digunakan untuk menentukan pembuli ubah kualitatif dan skala pengukuran pembuli ubah kuantitatif. Bagi pertamanya, responden perokok atau bukan perokok adalah digunakan skala dikotomi, kategori skala pilihan tunggal pilihan ganda, bagi umur skala selah, bagi jantina skala nominal, bagi bangsa skala nominal, bagi pendapatan skala ordinal, bagi status skala ordinal, bagi taraf pendidikan skala ordinal, taraf sejarah hisap rokok tembakau skala dikotomi, status merokok skala pilihan tunggal pilihan ganda, jenis rokok tembakau skala pilihan tunggal pilihan ganda juga, anggaran perbelanjaan adalah skala ordinal, faktor 1 pengaruh rakan sebaya ini kami guna skala dikotomi, bagi faktor 2 kami gunakan skala dikotomi dan teks jawapan pendek, bagi faktor ketiga skala dikotomi dan teks jawapan pendek, dan sama juga untuk faktor keempat pengaruh ibu bapa. Serta faktor yang paling mempengaruhi adalah kami gunakan skala pilihan tunggal pilihan ganda dan teks jawapan pendek juga.
Bagi 2.3, perisian statistik yang digunakan untuk melengkapkan kajian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data daripada Microsoft Excel. Kajian ini mendapati bahawa formula yang disediakan dalam Microsoft Excel amat membantu dan memudahkan pengumpulan data kami. Saya Nuliana binti Amin, nombor matrik 283304. Kaedah persimpulan yang digunakan adalah persimpulan rawak berserata. Okey, pembahagian populasi ke dalam 3 kategori yang lebih kecil yang dikenali sebagai strata. Boleh rujuk di kiri slide, terdapat sampel rawak dari setiap lapisan diambil dalam bilangan yang berkadar dengan saiz stratum apabila dibandingkan dengan populasi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Rosli, nombor matrik 257494. Saya akan membincangkan bab 3 berkenaan dengan analisis dan perbincangan data. Untuk mengenal pasti perokok mengikut faktor demografik di kawasan kajian Kuala Lumpur Central Kuala Lumpur, seramai 85 orang responden yang merokok dibahagikan mengikut kategori responden, umur responden dan jantina responden. Kategori responden terbahagi kepada pekerja semasa parking Sembilan Berhad Kuala Lumpur Central seramai 34 orang, pelajar management and science University Kuala Lumpur Central 25 orang dan penduduk Scott Central Apartment Kuala Lumpur Central seramai 26 orang. Umur responden boleh dibahagi mengikut beberapa peringkat. 18 tahun ke bawah 3 orang, 19 hingga 25 tahun 28 orang, 26 hingga 32 tahun 37 orang, 33 hingga 39 tahun 10 orang, 40 hingga 46 tahun 6 orang dan 47 hingga 53 tahun seorang. Bagi jantina responden, melalui 85 kajian soal selidik yang dilakukan di kalangan perokok, jantina yang paling banyak merokok adalah di kalangan lelaki, iaitu seramai 73 orang ataupun 85.9% dan 12 orang wanita iaitu 14.1%. Baik, di bahagian ini saya akan menceritakan mengenai menganalisis takmiat perokok, di mana 84.2% perokok menghisap rokok tembakau, manakala 15.8% tidak pernah menghisap rokok tembakau. Dan kebanyakan status perokok di responden kami adalah perokok biasa 2 di antara 3 kotak rokok dalam tempoh seminggu, dan kedua perokok sosial 1 rokok dalam tempoh seminggu, dan yang terakhir perokok tegar iaitu lingkungan 4 ke 5 kotak rokok dalam tempoh seminggu. Dan kita dapat lihat juga kebanyakan perokok ini mengeluarkan kos pembelanjaan dalam lingkungan RM151 ke RM300 dalam tempoh sebulan. Dan jawapan yang kita dapat daripada kenapa mereka menjadi perokok sosial adalah disebabkan oleh rakan sebaya, pengaruh ibu bapa, ingin mencuba perkara baru, dan semestinya mereka mempunyai jenis rokok pilihan iaitu rokok dahir yang merupakan pilihan kegemaran mereka untuk menghisap rokok. Saya Nuliana binti Amin, nombor matrik 283304. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi amalan merokok dalam kalangan masyarakat di Kuala Lumpur Central Kuala Lumpur. Catatan menunjukkan bahawa faktor mula merokok dari rakan sebaya lebih mempengaruhi golongan sasaran masyarakat dalam kajian ini. Seperti data yang telah dikumpul, sebanyak 74.1% seramai 63 orang responden telah menjawab ya, manakala 25.9%
seramai 22 orang responden menjawab tidak. Ini disokong oleh Ahmad Rosli dan Mustafa Muhammad 2006. Dia nyatakan bahawa remaja lebih cenderung memilih rakan sebaya mereka dan tingkah laku mereka bergantung pada tingkah laku rakan sebaya mereka. Faktor ini berlaku disebabkan oleh meniru tabiat merokok rakan supaya diterima oleh geng. Merokok disebabkan rakan menjadi tempat untuk sosial dan meluahkan masalah, serta melalui tanggapan mereka simbol kematangan, kehebatan dan daya tarik kepada rakan. Yang mempengaruhi amalan merokok dalam kalangan masyarakat di Kuala Lumpur Central, Kuala Lumpur. Faktor 2. Tekanan dan emosi. Ini merangkumi 5 soalan dalam bahagian faktor 2 ini yang dijawab oleh 85 orang responden merokok, dan 5 soalan ini adalah tentang merokok disebabkan tekanan dan emosi, merokok merasa tenang, gembira dan mampu diselesaikan dengan merokok. Responden mula merokok kerana tekanan atau emosi seramai 75 orang menjawab ya dan seramai 10 orang menjawab tidak. Faktor ketiga, keinginan diri sendiri, merangkumi 5 soalan, dijawab oleh 85 responden merokok. Responden mula merokok kerana keinginan diri telah disokong sebanyak 72 orang, manakala 13 orang tidak bersetuju. Dan dalam akademik ini juga, kita melihat seramai 52 orang persamaan 61.2% daripada 101 responden menyatakan tidak bersetuju dengan merokok mampu menunjukkan personaliti. Responden berpuas hati dengan mengikut keinginan diri untuk terus merokok. Tapi bagaimana pula dan sebab mereka terus merokok, iaitu ada 3. Pertama, ketagihan, ingin mencuba perkara baharu untuk mendapat kepuasan diri. Dan mari kita melihat definisi seorang perokok. Seorang yang menghisap sesuatu bahan berbentuk silinder kecil yang mengandungi karbon monoksida, nikotin, tar dan bahan-bahan yang membahayakan tubuh badan dan kesihatan serta kepada perokok itu sendiri. Ini telah disahkan oleh Kendall pada tahun 2000. Kajian melalui faktor yang seterusnya mempengaruhi amalan merokok adalah pengaruh ibu bapa, dan terdapat 5 soalan kajian soal selidik dalam faktor ini. Setiap soalan dianalisiskan dan dibincangkan. Seramai 85 responden merokok menjawab soalan-soalan faktor ini. Melalui kajian 5 soalan dalam faktor ini, soalan pertama dapat menjawab responden bahawa seramai 37.6% iaitu 32 responden setuju bahawa ibu bapa mereka merokok, manakala majoriti 62.4% iaitu 53 responden mempunyai ibu bapa yang tidak pernah merokok. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa lebih responden merokok mempunyai sejarah ibu bapa yang tidak merokok. Melalui soalan 2, seramai 84.7% iaitu 72 responden daripada 80 responden yang tidak setuju bahawa mereka tidak terpengaruh dengan melihat ibu bapa mereka merokok. Melalui analisis soalan 3, seramai 62.4% iaitu 53 responden daripada 85 responden juga tidak setuju bahawa ibu bapa mereka tidak memberi kebenaran untuk merokok. Seterusnya bagi soalan 4, seramai 92.9 iaitu 79 responden daripada 85 responden juga tidak setuju bahawa ibu bapa mereka adalah pendorong mereka untuk merokok. Dan akhirnya soalan 5, seramai 62 responden daripada 85 responden juga setuju bahawa ibu bapa merupakan golongan yang paling penting dalam mengatasi masalah merokok ini dalam diri individunya. Kesimpulannya, pengaruh ibu bapa bagi responden merokok kurang dipersetujukan dan mereka merasa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dari segi pendidikan, role model, pantau, periksa, prihatin dan membesarkan dalam suasana yang aman, harmoni, sihat dan selamat daripada menghisap rokok.
Senolena binti Amin nombor metrik 28.304. Kesimpulannya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi masyarakat di sekitar kawasan kajian ini untuk merokok. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, faktor tekanan dan emosi menunjukkan peratusan yang tinggi berbanding faktor-faktor yang lain, iaitu 38.8% seramai 33 responden. Ini disebabkan oleh stres untuk merasa tenang atau untuk merasa gembira. Faktor kedua yang menjadi punca mereka untuk merokok adalah disebabkan keinginan diri sendiri, iaitu 36.5% seramai 31 responden. Mereka memilih merokok disebabkan dapat menonjolkan personaliti diri dalam kalangan orang sekeliling dan merasa puas menuruti kepuasan diri untuk terus merokok. Faktor ketiga adalah disebabkan oleh rakan sebaya, sebanyak 17.6% seramai 15 responden. Para responden memilih pengaruh rakan sebaya ini kerana rakan sebaya merupakan tempat untuk sosial dan meluahkan masalah. Faktor ini terjadi adalah disebabkan sikap kita yang mudah terpengaruh. Dan faktor keempat yang paling rendah ialah pengaruh ibu bapa, sebanyak 7.1% seramai 6 responden sahaja. Hal ini terjadi kerana kemungkinan anak-anak melihat ibu bapa merokok atau mereka dari keluarga yang bermasalah. Bagi bab 4, iaitu akhirnya adalah kesimpulan. Akhirnya di sini dapat dilihat bahawa remaja dan pemuda terlalu sosial dalam kegiatan merokok ini tanpa ada kesedaran. Oleh itu, pihak ibu bapa di sini harus memainkan peranan yang sangat penting untuk lebihkan pendidikan disiplin dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh didikan agama. Selain itu, melalui analisis tabiat perokok, dapat dilihat bahawa kebanyakan perokok di kawasan tersebut lebih tertumpu kepada perokok biasa. Hal ini dibuktikan bahawa perokok di kawasan kajian ini kurang ketagih kepada merokok dan kawalannya masih dapat dikawal dengan baik. Daripada hasil kajian faktor-faktor ini, pengaji dapat meringkaskan bahawa tekanan atau emosi seseorang responden itu menyebabkan mereka mula merokok lebih tinggi daripada kajian faktor-faktor lain. Kesimpulannya, merokok ini merupakan kegiatan yang buruk yang menyebabkan ramai menghadapi masalah secara fizikal dan mental. Oleh itu, pengaji menyarankan bahawa setiap individu perlu mengada penyedaran terhadap kegiatan ini supaya pada masa akan datang negara kita dapat melahirkan insan yang tidak merokok. Sekian, terima kasih. Pembentangan kami tamat di sini.